yang menurunkan kepada hamba-Nya pujian. Lalu sebagai umat ataupun sebagai hamba, perbanyakkanlah kita melafazkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul yang menyampaikan risalah dengan penuh amanah. Sebagai umat, perbanyakkanlah kita melafazkan salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Sajjad Kuasa, tuan ibu, para tetamu Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertuah. Malam ini kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Indahnya Salat Berjemaah. Jadi kita dah masuk berkaitan dengan tajuk-tajuk kecil yang ada di dalam kitab ini, yang kebanyakannya kita telah cover tajuk ini secara ringkas. Jadi kalau kita lihat apa yang kita lakukan dan kita bincang ini adalah terkait dengan sunnah fi'liyah sebahagian besar ya. Sunnah fi'liyah. Dalam kehidupan kita ni ada amalan Allah tuntut dengan perintah yang kuat, maka dia wajib. Ada amalan yang perintahnya sunat. Maka kalau kita lihat sunnah, ia merujuk kepada tafsiran para ulama. Antaranya di sisi ulama usul dan ulama hadis, mereka bersepakat sunnah ialah satu yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi fi'liyah, qauliyah dan taqririyah. Itu maklum. Fi'liyah ni perbuatan, qauliyah ni perkataan, dan juga taqririyah ni pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diam, Nabi tak nafikan. Maka kalau kita lihat di antara sunnah fi'liyah ni, banyak dalam kitab ni lah. Antara amalan-amalan perbuatan yang Nabi bagi tahu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu tengok dan kamu ikut macam mana aku sembahyang, kamu sembahyang. Okay. Jadi dalam sunnah fi'liyah ini ada sifatnya al-jibiliyah. Perkara ni adalah perkara perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti manusia. Nabi manusia. Nabi makan, Nabi minum, Nabi berjalan, Nabi naik kenderaan, Nabi berpakaian, banyaklah. Dan perkara itu adalah harus untuk kita lakukan. Tetapi tidaklah bermudah-mudah untuk kita kata bahawa apa yang Nabi lakukan itu semata-mata perkara yang tidak ada nilai. Contoh dia, masyarakat hari ini banyak sinis. Kamu pakai jubah ni bukanlah ikut Nabi sangat. Abu Lahab pun pakai jubah. Betul pernah dengar tak perkataan? Abu Lahab pun pakai jubah. Jubah ni orang Arab pakai. Tapi hakikatnya hari ini kalau kita lihat jubah ataupun pakaian seperti orang Barat, pakai blazer, pakai tie pun, kita tak kata aku pergi kerja pakai orang putih. Kita dah kata ia sebahagian daripada budaya kita. Maka sebenarnya kata ulama berbalik kepada apa yang Nabi sebut, innamal a'malu binniyat. Setiap apa tindakan kita itu, perbuatan kita itu, amalan kita itu bersandarkan kepada niat. Kalau kita pakai jubah, apa niat kita pakai jubah? Kalau kita pakai serban, apa niat kita pakai serban? Kalau kita bercelak, kalau kita belah janggut, kalau kita pakai apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau niatnya adalah kerana nak tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kerana cinta kepada Rasulullah, maka ini bukan satu perkara yang sia-sia. Bukan satu perkara yang kita kata dia memang ghairut tasyri'iyah, taklah menjadi sumber hukum untuk kita buat benda tu. Tapi kalau kita buat niat kita kerana nak tiru Nabi, seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bila mana lihat Nabi SAW, contoh satu riwayat Abdullah bin Umar, bila mana dia tengok Nabi SAW satu hari pakai serban warna hitam,
Dan dia pun belit kepalanya dengan serban berwarna hitam kerana dia nak tiru Nabi. Ini orang yang Nabi geserkan. Nabi kata apa? Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia kalau kau nak tahu, kata Nabi, orang yang hidup pada kurun aku. Ini Nabi bagi satu penanda aras. Nak tengok contoh orang yang hebat, orang yang betul-betul ikut Nabi dan orang-orang yang terbaik, yang Nabi bagi tahu sebaik-baik manusia ini adalah orang yang hidup dalam kurun aku. Summal ladzina yalunahum summal ladzina, kemudian kurun yang seterusnya, kurun seterusnya. Maka sahabat yang berdepan bertentang mata dengan Nabi, melihat Nabi pakai apa, Nabi makan apa, cara Nabi bagaimana. Sebahagian sahabat ada yang bila melihat pedang Nabi, lalu dia menempuh pedangnya sedikit macam Nabi punya pedang. Maka kerana dia nak tiru perbuatan Nabi dan kerana dia sangat cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut al-jibiliyah. Sebab orang melihat al-jibiliyah ni benda yang remeh. Sedangkan ada juga al-jibiliyah ini antara sunnahnya Nabi makan dengan tangan kanan, dan ada hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi kata mula baca bismillah dan makan dengan tangan kanan, maka dia menjadi sunnah. Benda ni kita kena cermati secara ilmiah. Benda ni yang penting niat kita apa tuan-tuan. Kita pakai jubah ni sebab apa? Nak bergaya saja ke, nak fashion saja ke, atau perempuan pakai niqab, pakai bundas. Untuk apa? Untuk apa? Untuk trending tu hari ni. Mungkin nampak macam trend kan. Niat, berbalik kepada niat kita. Kalau niat kita nak ikutnya, contohnya para ibu segala orang-orang yang beriman, isteri-isteri Nabi yang mulia, maka alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka itu antaranya. Dan juga disebutkan sebagai al-khasa'is, khususiyah hanya pada Nabi, tak pada umat. Sunnah ni banyak, tapi tak semua sunnah tu kita boleh buat. Ada sunnah-sunnah yang Nabi buat, wajib bagi Nabi, tak boleh bagi umat. Contoh mudah ada kita tengok Nabi SAW berpuasa, nama puasanya puasa wisal. Nabi puasa, Nabi tak berbuka dalam beberapa hari. Nabi berpuasa, hari pun Nabi puasa tu Nabi tak berbuka. Umat tak menjadi tasyri', tak menjadi hukum untuk dia buat macam Nabi. Tetapi bagi Nabi khususiyah ataupun khasa'is hanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Contoh dia, kalau Nabi SAW, kalau dalam pernikahan Nabi menikah lebih daripada 4. Ini hanya daripada Nabi, tak pada umat. Nabi SAW itu qiyam bagi Nabi itu adalah wajib. Kalau Nabi tertinggal atas sebab tertentu, Nabi qadha balik qiyamnya, witirnya. Itulah. Dan juga yang ketiganya itu yang disebutkan sebagai afal mujarradah, yang tasyri'iyah, yang kita buat, yang kita belajar ini, perkara-perkara yang menjadi sunnah untuk kita buat dapat pahala. Tentu faham sunnah macam mana? Perkara sunat, amalan sunat kita buat dapat pahala. Tak buat? Tak buat relax lah. Kat benda dulu kecil-kecil, ada kat cikgu kita ngajar gitu kan. Tapi ada banyaklah perkara-perkara yang encourage kita. Perkara sunnah ni jangan tinggal. Pasal sunnah ni benda yang Nabi buat. Amalan kita tak banyak. Perkara sunnah ni dia menampung amalan fardu kita yang semua kekurangan. Sebab tu ada satu perkataan yang mungkin boleh kita didik diri kita dan anak-anak kita. Sunnah kita buat dapat pahala, kalau tak buat rugi. Bila kata rugi, kata rugi. Hari ni aku kelang kabut, tak sempat zikir, tak sempat tasbih, aku rasa rugi. Sunnah ni rugi, aku tak buat. Itu antara dia. Dan kemudian nanti kita tengok sunnah awliya, untuk kata-kata Nabi. Baru ni saya jemput ceramah maulid di Bangi, Gateway. Dia bagi tajuk lain daripada orang lain. Biasanya kalau orang lain bagi tajuk maulid Nabi ni, cinta Nabi, cinta Rasul. Betul tak? Sebab apa tajuk tu cinta Nabi, cinta Rasul ni benda yang banyak? Sebab cinta Nabi, cinta Rasul ni benda yang hukumnya wajib. Sebut dalam kitab Sya'bul Iman, antara kewajipan cabang-cabang iman kita adalah cinta Nabi SAW. Kerana perintah dia banyak. Sebab tu banyak ceramah maulid ni cerita tentang cinta Nabi dan cinta Rasul. Sebab dia benda wajib, bukan benda sunat. Tajuk yang bagi pada saya, maulid Nabi SAW, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Tajuk ni besar tuan-tuan, tak boleh nak bukai dengan secara keseluruhan. Melainkan kita ambil satu dua benda. Pertama sekali kita balik pada ta'arif sunnah itu apa. Kemudian kita kata nak balik kepada ajaran sunnah itu, sudah tentulah sunnah Nabi yang kita sebut
sebutkan tadi, sama ada fi'liyah, takririyah ataupun qauliyah Nabi ni, tak boleh kita faham dengan akal kita sendiri, tak boleh. Kita mesti berpandu kepada bimbingan para ulama. Sebab tu sama ada ayat Quran atau hadis yang sifatnya am, yang sifatnya khas, mutasyabihat, ada muhkam, ada ayat hukum. Semuanya perlu kepada syarah ataupun bimbingan para ulama. Sebab kalau tak, dia jadi harum lah. Pernah satu ketika kan, di satu tempat surau saya kenal, yang menyampaikan tu biasa kitab Fadhil Amal. Orang baca kitab hadis kan, biasa Fadhil Amal atau kitab-kitab yang sebagainya lah. Tapi hari tu dia tak baca kitab, dia baca satu salinan Protestan. Saya tak tahu dalam mana, tapi hadis sahih. Dia baca hadis orang yang memungut cukai tempatnya di dalam neraka. Kita baca tak hadis tu? Pungut cukai, kutip cukai ni tempatnya dalam neraka. Hadis itu dibaca tanpa sebarang keterangan. Dan yang mendengarnya, yang saya perasan kat depan dia tu, saya kenal dia kerja lembaga hasil LSDN. Bayanglah tuan-tuan, dia punya tunduk dia tak angkat muka lah. Memang betul, tapi kalau tengok bimbingan para ulama, istibat hukum dia, pungut cukai ni dalam beberapa keadaan. Antaranya kalau cukai itu hanya boleh dipungut daripada rakyat yang kaya. Rakyat miskin tak boleh tekan cukai ni. Dan juga kerana maslahah untuk negara kita, macam ekonomi kita, maka itu telah dimuktamadkan oleh para ulama. Itu di antaranya. Jadi antara sunnah yang ditekan adalah sunnah qauliyah yang disebutkan sebagai al-hadis. Kata-kata Nabi. Kata-kata Nabi ini adalah yang keluar daripada mulut Nabi yang sahabat dengar. Cuma kita tak dengar dia. Dia menjadi rantaian pengganti kepada suara Nabi, al-hadis yang kita baca. Sebab tu kata ulama, lebih-lebih lagi bulan Maulid ni, antara cara untuk kita menyuburkan rasa rindu kita kepada Nabi. Sebab rindu ni jarang. Kita biasa declare cinta Nabi. Nabi SAW cinta, rindu, bangga kepada umat. Nabi bangga kalau umat dia, Nabi kata kahwinlah dan kemudian dapatkan perempuan yang elok dan lahirkan anak yang ramai, kerana aku berbangga di hadapan Nabi-Nabi yang lain, umatku yang ramai. Nabi bangga dengan kita. Nabi rindu kita, itu memang terbukti, dan Nabi cinta kita. Cuma persoalannya, adakah kita cinta dan rindu kepada Nabi? Maka antara cara kita nak rindu kepada Nabi, satu saja saya sebut. Antaranya ulama kata, bacalah hadis. Satu, baca hadis ataupun dengar hadis, ataupun yang ketiganya, kalau boleh, hafaz hadis. Sebab ketiga-tiga ni adalah penawar rindu kita kepada Nabi. Nabi dah tinggalkan kita lama, tetapi Nabi meninggalkan sunnah qauliyah, kata-kata dia yang disampaikan. Contoh hadis kita baca awal tadi, innamal a'malu binniyat, itu keluar dari mulut Nabi. Jadi bila kita baca, sebenarnya kita melepaskan rindu kepada Rasulullah SAW. Analoginya mudah. Satu orang satu hari itu ada satu pakcik, dia duduk kat warung, duduk sorang-sorang. Dia pegang handphone dia kan, dia scroll, kemudian dia tekan. Dia tekan tu bunyi suara, abang kat mana? Dia pun dengar, tekan lagi suara, abang kat kedai sarapan. Abang makan apa? Abang apa rencana? Dia bukan bercakap, dia cuma mainkan balik voice message arwah isteri dia. Ini benda yang tips kita boleh buat juga ni. Sebab apa? Sebab kita boleh rindu tak dapat tengok gambar dia, biasa kita nak dengar suara dia. Tapi orang dah pergi meninggal, tak boleh dengar suara. Jadi dia rakam. Sebab tu kita kalau boleh hari ni, suami kadang duduk bilik atas, isteri bawah, kadang-kadang pun berwasat kan. Yuk turun makan kan. Yuk kejap lagi 5 minit. Abang tengah baca buku apa tuan-tuan, layar TikTok. Jadi kadang-kadang kalau boleh, kita rakam suara kita. Mana tahu satu hari nanti bila mana Allah jemput kita awal daripada isteri kita, dia rindu kat kita, dia dengar suara kita. Tapi cakap elok, jangan tinggalkan suara-suara yang maki ke marah ke tu, janganlah. Jadi benda ni nak kait dengan tadi al-hadis adalah kata-kata Nabi yang menjadi perindu kepada umat. Itu kita bacalah hadis, dengarlah hadis. Kalau boleh hafaz hadis. Dan hafaz hadis ni kalau kita lihat, tak mungkinlah kita boleh selevel dengan imam-imam mazhab. Imam mazhab dia mencapai hafazannya jutaan. Apa dalil, apa hujahnya? Kerana anak murid dia sendiri declare, aku pun hafal 200,000 hadis. Taklah kita sampai tahap tu. Cuma ulama kemudian dia menghimpunkan hadis dalam jumlah yang kecil. Yang masyhurnya dengan jumlah 40 hadis. Yang masyhurnya kita mengaji kitab antaranya Al-Arba'ina An-Nawawiyah, hadis 40 Imam Nawawi.
Dan bukanlah Imam Nawawi itu antara imam yang pertama yang menghimpunkan hadis dengan angka 40. Ada lagi ulama yang terawal, antaranya Abdullah bin Mubarak, Ibn Mubarak juga menghimpunkan hadis dengan angka 40. Ramai lagi. Kenapa angka 40? Kerana hujahnya dalam beberapa riwayat, antaranya Imam Nawawi menyebutkan dalam satu riwayat, siapa yang menghafaz 40 hadis Nabi SAW, nanti pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan dia bersama dengan kelompok al-ulama wal-fuqaha. Kita bukan siapa-siapa, bukan ulama. Mungkin kita engineer, mungkin kita doktor, mungkin kita businessman, mungkin kita orang biasa, tetapi kita hafaz hadis 40. Maka doa kita mudah-mudahan kita bangkit bersama kluster atau kelompok para ahli ulama dan juga para fuqaha. Dan ini riwayat dikuatkan juga dengan riwayat daripada Abu Darda juga menyebutkan perkara yang sama. Nabi akan memberikan syafi'an dan juga syahidan menjadi saksi kepada orang yang hafal 40 hadis. Sebab tu ulama guna angka 40 hadis. Itu antara yang dibincangkan, kan? Cuma malam ni kalau kita nak lihat satu daripadanya itu sunnah fi'liyah berkaitan dengan solat sunat rawatib. Rawatib kita dah sebut dulu dah. Cuma rawatib ni dalam keadaan musafir. Musafir. Baik. Pertama sekali sebelum kita lanjut kepada persoalan tadi itu, ini sekadar untuk kita kaitkan dengan tajuk yang berhampiran dengan tajuk kita dah sebut. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahawa solat sunat tahiyatul masjid, masuk masjid jangan duduk sembahyang tahiyatul masjid, boleh digantikan dengan zikir dan duduk dalam majlis ilmu yang lebih utama daripadanya. Ada majlis ilmu, maka kita tak solat sunat tahiyatul masjid, kita duduk dan mendengar majlis ilmu satu. Ataupun mungkin sebab-sebab tertentu tak boleh kita nak solat sunat tahiyatul masjid, lalu kita menggantikan dengan zikir. Baik. Kata pengarang kitab, benar solat sunat tahiyatul masjid boleh digantikan dengan zikir. Boleh. Tetapi bukanlah disebabkan mengutamakan majlis ilmu semata-mata. Bukan sebab majlis ilmu itu yang kita gantikan dengan zikir. Bahkan ada halangan padanya seperti hadas atau sebab-sebab yang lain. Ini yang disebutkan. Apakah zikir tersebut? Sebagai ulama, para ulama mazhab Syafi'i mengatakan, sesiapa yang memasuki masjid lalu tidak boleh melakukan solat tahiyatul masjid disebabkan hadas atau satu urusan yang menghalangnya, maka bacalah zikir ini sebanyak 4 kali. Nak bagi dapat fadilat, tuan-tuan, besar fadilatnya berdasarkan kepada beberapa hujah, iaitu zikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca 4 kali. Ini kalau tak sempat nak tahiyatul masjid ada sebab-sebab tertentu. Ataupun dalam riwayat yang lain mengatakan ditambah dengan kalimah wala haula wala quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ini zikir yang dibaca 4 kali untuk menggantikan solat sunat tahiyatul masjid yang tak sempat dan tak boleh kita buat disebabkan halangan-halangan hadas dan sebagainya. Baca, maka dapat fadilatnya. Bagaimana mungkin zikir-zikir itu boleh menggantikan setanding dengan solat sunat tahiyatul masjid? Ini berdasarkan kepada hujjah. Antaranya, bacaan zikir ini disunatkan kerana zikir merupakan solat bagi makhluk Allah Ta'ala selain daripada manusia dan jin. Kita solat yang rukuk, sujud. Tetapi bagi makhluk yang lain, tumbuh-tumbuhan, apa saja selain daripada manusia, mereka solat mereka dengan zikir. Apa dalilnya? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, surah Al-Isra. Kata Allah Ta'ala, tiadalah sesuatu yang melainkan mereka itu bertasbih dan memujinya. Itu cara makhluk selain daripada kita manusia. Kita puji Allah ataupun kita ini sembah Allah itu dengan salat, tetapi salatnya makhluk yang lain itu adalah dengan tasbih dan juga tahmid, puji Allah. Maka sebutan tadi subhanallah alhamdulillah itu kelebihannya besar. Dan bagi pandangan yang mengatakan bahawa duduk di dalam majlis ilmu adalah lebih utama daripada solat sunat, berdasarkan daripada hadis Nabi. Kata duduk dalam majlis ilmu itu lebih utama daripada solat sunat, berdasarkan hadis riwayat Abi Darda ataupun Abi Zar radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya Aba Dzar, la an taqdu fata'allam ayatan min kitabillahi khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'atin wala an tarhuwa fata'allam baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya alfa rak'ah. Dua benda Nabi sebut ni. Apa dia? Kata Abu Dzar, Rasulullah bersabda kepada aku, wahai Abu Dzar, sekiranya kamu keluar di waktu pagi lalu mempelajari satu ayat daripada ayat Al-Quran, keluar daripada rumah belajar satu ayat daripada kitab Allah, apa fadilahnya? Maka itu adalah lebih baik daripada kamu mengerjakan salat sunat 100 rakaat. Satu ayat daripada kitab Allah. Kemudian ada pesan daripada Abu Dzar, sekiranya kamu keluar pada waktu pagi lalu mempelajari satu bab daripada ilmu, waktu pagi lalu mempelajari satu bab daripada ilmu, sama ada kamu amal atau kamu tidak amalkan ilmu tersebut, maka itu adalah lebih baik. Yu'mal khairu min an tusalliya alfa rak'atin. Itu lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Banyak daripada hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi menunjukkan kelebihan majlis ilmu itu berbanding dengan solat sunat. Ada orang kadang-kadang aulawiyat dia tak nampak. Banyak berlaku dekat depan mata saya. Saya nyaris-nyaris jugalah. Ada penceramah tu, dia ceramah macam ni kan. Itu tengah ceramah masuk waktu azan isyak kan. Sebab tu saya suka berhenti. Bila saya berhenti itu adalah peluang. Yang pertama sekali, yang keduanya azan tu syiar. Jangan kita tak azan langsung, berhentilah kejap. Kalau Syekh Nuruddin dia suruh berhenti, saya ikut dia suruh berhenti. Pasal apa? Syiar tu kita jangan miss azan lah. Lepas tu sambunglah kejap. Tengah-tengah azan, kawan tu tengah ceramah, tuan-tuan dia sembahyang sunat mana? Ni depan meja kuliah ni. Sembahyang kat kamera tu menghadap kita. Oh, dia punya tak tahu lah cakap kan. Dia ni sembah aku ke apa ni kan. Dia macam tu lah. Maksudnya tak boleh nak ceramah dah kalau sembahyang. Maksudnya sama ada dia faham ke, dia tak sengaja ke, wallahu a'lam. Tapi kalau boleh sembahyang, boleh ganti dengan zikir, dan juga boleh dikemudiankan, dan boleh juga solat di tempat-tempat yang mungkin tak menimbulkan pertanyaan orang kan. Keadaan tidak harmoni. Semua tu kita boleh elakkan dengan kebijaksanaan kita. Sebab tu ada satu asar yang disebutkan oleh para sahabat. Man shalla kulla yawmin 12 raka'atan faqad adda haqqas salah. Siapa yang sembahyang 12 rakaat, maka dia telah memenuhi hak solat. Ibadah kita ni ada hak dia tuan-tuan. Ada minimum requirement dia. Kalau kita buat mungkin sah, tetapi hak solat tu ada. Apa hak bagi solat? Hak bagi solat 12 rakaat sunat. Itulah solat sunat rawatib. Faham tak tu? Juga asal sahabat menyebutkan wa man shama man kulli syahrin 3 ayyam faqad ada haqqas siyam. Siapa yang puasa 3 hari dalam sebulan, maka dia telah memenuhi hak puasa. 2. Yang ketiganya wa man qara'a kulla yawmin mi'ata ayatin faqad ada haqqal qira'ah. Siapa yang membaca ayat Quran 100 ayat, maka dia telah memenuhi hak membaca Al-Quran. Dan yang akhirnya wa man tasaddaqa fi ataupun wa man tasaddaqa fi jum'atin bi dirhamin faqad adda sadaqah, haqqas sadaqah. Siapa yang sedekah 1 dirham pada hari Jumaat, maka dia telah memenuhi hak, iaitu sedekah. Maka amalan-amalan ni kalau boleh ada dia punya penanda aras dia tuan-tuan. Kalau hari Jumaat sedekah kita kena lebih. Dalam sebulan 3 hari kalau kita boleh puasa ayyamul bid, hari-hari putih, melainkan pada bulan Zulhijjah, hari tasyrik tu tak boleh 13-14 tu. Kemudian kalau kita nak membaca Quran, bacalah banyak. Banyaklah riwayat mengatakan baca sekian jumlah. Antaranya adalah kalau boleh baca sehari 100 ayat. Maknanya bukan sekali jalan, mungkin pagi sekejap, pagi sekejap, maghrib sekejap, subuh sekejap, lebih dah 100. Yang kita nak sebut di sini adalah hak salat, iaitu menunaikan salat rawatib 12 rakaat. Baik. Kalau kita lihat solat sunat rawatib ni dalam mazhab Syafi'i, dia taklah 12 rakaat, lebih 10 yang sifatnya muakkad dan 12 lagi sifatnya ghairu muakkadah. Dalam mazhab Syafi'i dia bahagi kepada muakkadah dan juga ghairu muakkadah. Sangat dituntut dan sunat yang tidaklah sampai tarafnya itu muakkadah, sangat-sangat kita buat. Sebab tu ada orang buat, ada orang tak buat.
Tapi yang penting kena buat lah. Kalau dalam mazhab Hanafi, dia tak sebut muakkadah dan ghairu muakkadah, dia sebut sebagai masnunah dan juga sebagai mandubah. Dan mazhab Maliki disebut sebagai ghairu rawatib, ba'diyah rawatib, qabliyah ghairu rawatib ataupun qabliyah rawatib dan sebagainya. Baik, apa yang kita nak bincang dalam mazhab Syafi'i lah. Sebab kitab kita ni pun mengikut manhaj dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Salat sunat rawatib ini, kalau kita turuti daripada 5 waktu salat fardu, Zuhur itu kita kiaskan dengan Jumaat. Jumaat, Zuhur waktu yang sama, cuma ibadahnya tu khususnya Jumaat lah, sampai hari Jumaat, sembahyang Jumaat bagi lelaki wajib. Okey. Jadi kalau kita kata Jumaat, sunat sebelum Jumaat, qabliyah Jumaat ini kita panggil sebagai ada 4 rakaat diselang dengan salam. 2 rakaat qabliyah muakkadah. Kalau boleh kena buatlah, pahala dia. Sebab sunat muakkadah ni sangat dituntut. Nabi SAW buat selalu, melainkan dalam 1-2 keadaan yang Nabi tak buat. Kata ulama fiqh, supaya umat ataupun supaya tidaklah ataupun orang ataupun menunjukkan dan membezakan perkara tersebut adalah sunat bukannya wajib. Kalau Nabi buat tak tinggal, nescaya dia menjadi wajib. Maka Nabi tak buat 1-2 dalam keadaan tertentu. Maka muakkadah 2 rakaat sebelum solat Jumaat, dan ghairu muakkadah iaitu sebelum solat Jumaat. Ada sebab ada orang buat 4, ada orang buat 2. Kenapa 4? 2 tu muakkadah, 2 lagi ghairu muakkadah. Faham tak? Okey. Dan selepas Jumaat ada juga 4 rakaat. 2 iaitu sunnah ba'diyah muakkadah dan 2 lagi sunnah ghairu muakkadah. Kalau orang buat 2, alhamdulillah. Buat 4, alhamdulillah. Tak buat langsung, innalillah. Itulah maksud dia. Rugi kan, kita kata tadi, amalan sunat tak buat rugi. Sebab ada pilihan, 4 boleh, 2 boleh. Kalau yang buat 2 jangan kata hadis Nabi buat 4. Betul hadis Nabi buat 4, tapi ulama istiqah hukum, ia sunnahnya apa, kategorinya apa, itu saja. Kemudian Zuhur sama dengan Jumaat tadi. Asar, sebelum asar 4 rakaat itu ghairu muakkadah. Ada orang buat, ada orang tak buat. Dia sunnah ghairu muakkadah sebelum asar. Lepas asar tak ada. Okay. Apa lagi? Maghrib. Sebelum maghrib macam tadi maghrib. Ini pun hilang. Ada tajuk khusus qabliyah maghrib. Maka sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib itu sifatnya adalah ghairu muakkadah. Kalau kita buat, alhamdulillah. Yang tak buat sebab dia pegang pada pandangan, dia tidaklah sangat dituntut nak buat. Tapi ada hujah dia. Lepas maghrib 2 rakaat itu muakkadah, buat, jangan tak buat. Dan kemudian isyak 2 rakaat. Ini semua solat sunat mutlak kan. 2 rakaat sebelum isyak itu ghairu muakkadah, dan 2 rakaat selepas isyak itu sangat dituntut. Dan ada hadis yang khusus menceritakan kelebihan solat tersebut. Subuh lebih lagi, sebelum subuh 2 rakaat itu sangat dituntut. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, 2 rakaat solat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka jangan tinggal. Kita subuh ni dengar je, jangan tinggal 2 rakaat tu. Itu orang kata, ada orang buat dalam YouTube, dia kata apa? Orang paling kaya kan, paling kaya. Yang paling kaya sekali adalah orang yang solat sunat fajar 2 rakaat. Sebab apa? Melebihi segala yang ada di langit dan di bumi. Itu besar fadilahnya. Dan juga isteri Nabi SAW, bila dengar Nabi SAW beritahu solat sunat rawatib sekian-sekian pahalanya, bunyalahu ataupun dibina baginya rumah ataupun istana di syurga, maka antara isteri Nabi SAW itu Ummu Habibah mendengar hadis itu, dan dia mengatakan, aku tidak akan tinggalkan amalan sunat ini. Maknanya kena buat lah. Isteri Nabi bagi contoh orang perempuan, kena buat. Jangan berslogan saja. Kata, kami kalau boleh nak masuk syurga tanpa hisap. Tapi solat sunat ni tak lepas ni, kadang buat, kadang tak buat. Isteri Nabi Muhammad dia kata, dia declare, aku tak akan tinggalkan solat sunat. Pasal apa? Nabi sebut hadis ni sangat khusus, lalu dia akan buat solat sunat tersebut. Baik. Kalau kita dalam musafir, solat sunat rawatib kita ke musafir ni jaranglah kita buat. Biasanya musafir ni kita nak ekspres. Betul tak? Kalau boleh berhenti sembahyang, jalan. Kita nak makan. Dah lah, berhenti bagi rukhsah 2 rakaat, 4 rakaat jadi 2, tiba-tiba nak kena solat sunat lagi. Tak banyak sembahyang. Tamam pun sempurna 4 kan. Ada tak rasa macam tu? Kita musafir kalau boleh nak ringkas-ringkas kan. Dengan alasan kononnya penat lah. Tapi tidur je dan kita sepanjang perjalanan kan. Jadi 2 rakaat sebenarnya dalam musafir ada
dihukum, iaitu sunat rawatib ketika musafir. 1, 2, 3 kita baca beberapa hadis lah, tak sempat. Antaranya hadis bersumberkan daripada Imam Tirmizi. Inilah juga yang dikatakan oleh sekumpulan sahabat baginda Ahmad, Ishaq dan kebanyakan ahli ilmu. Beliau berkata, sekumpulan dalam kalangan mereka berkata solat sunat rawatib tidak ditunaikan di dalam perjalanan ketika musafir, dan itu ialah mazhab Ibn Umar. Kita baca dulu pandangan yang mengatakan tidak ada riwayat yang mana Nabi SAW solat sunat rawatib dalam musafir baginda. Satu daripada hadis ini iaitu daripada Ibn Umar, kata dia, sahibtu Rasulullah SAW fakana la yazidu fi safar ala rak'atain wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kadzalik. Daripada Ibn Umar, kata dia, aku pernah berada bersama dengan Rasulullah dan baginda tidak menambah di dalam perjalanan baginda melebihi 2 rakaat. Abu Bakar, Umar dan Utsman juga begitu. Maka sahabat ini anak kepada Sayyidina Umar. Ibn Umar mengatakan, aku adalah beberapa kali musafir dengan Rasulullah dan Nabi tak pernah lebih daripada 2 rakaat. Maka menunjukkan, dia menafikan bahawa adanya solat sunat rawatib. Ini satu pandangan. Adapun pandangan-pandangan yang lain banyak yang mengatakan keadaan-keadaan Nabi SAW solat sunat. Contohnya kita ambil satu daripadanya daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu. Dia juga, beliau berkata, adalah Rasulullah mengerjakan solat di dalam perjalanan ketika bermusafir di atas binatang tunggangannya kemana sahaja tunggangan itu menghalau. Dan baginda mengisyaratkan dengan satu isyarat di dalam solat malam qiyamul lail, melainkan solat fardu, dan baginda juga menunaikan solat witir di atas binatang tunggangannya. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi ada buat solat sunat. Kemudian dalam hadis yang lain daripada Abdullah bin Dinar, katanya, beliau berkata, adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengerjakan solat di atas binatang tunggangannya di dalam perjalanan ketika bermusafir. Kemana sahaja binatang itu menghalau, beliau menggunakan isyarat di dalam solatnya itu. Abdullah bin Umar memberitahu bahawa Nabi juga melakukan perkara tersebut. 2. Hadis yang ketiga daripada Al-Barra bin Azim Al-Ansari. Beliau berkata, aku telah menemani Rasulullah sebanyak 18 kali perjalanan. Dia on station dengan Nabi 18 kali. Dia kira, aku dah teman Nabi. Kata siapa? Al-Barra bin Azim Al-Ansari. Aku pernah dan aku telah bermusafir dengan Nabi 18 kali. Dan kemudian kata dia, aku telah menemani Rasulullah dan aku tidak pernah melihat baginda meninggalkan solat sunat 2 rakaat apabila gelincir matahari sebelum zuhur. Kesemua hadis-hadisnya banyak lagi, tak sempat nak sebut, bahawa menunjukkan banyaknya hadis-hadis yang Nabi SAW dalam musafir tak tinggal solat sunat. Maka tasyri'iyah lah menjadi sumber hukum kepada kita untuk solat sunat ketika mana kita musafir. Satu daripadanya, bagaimana solat sunat rawatib menyelangi jamak takdim. Jamak takdim ni jamak mana? Kalau zuhur dengan asar kita buat mana dulu? Zuhur dulu kan? Kita menghimpunkan asar di dalam waktu zuhur. Baik, bagaimana cara nak buat solat sunat rawatib qabliyah ba'diyah bagi jamak takdim zuhur yang mana kita masukkan asar pada waktu zuhur? Baik, kalau ada tulis eloklah, tapi saya cuba terangkan secara perlahan. Pertama sekali kita nak sembahyang zuhur dan kemudian sembahyang asar 2 rakaat asar jamak. Sebelum kita sembahyang zuhur itu, kita sembahyang sunat qabliyah zuhur 2 rakaat. Kemudian kita solat zuhur, fardu zuhur, qasar. Kemudian kita sambung terus dengan qasar fardu asar yang wajib. Lepas itu kita sembahyang ba'diyah zuhur 2 rakaat. Selepas ba'diyah zuhur 2 rakaat, kita sembahyang sunat asar 2 rakaat. Nampak tak? Boleh nampak tak? Cara nak buat solat sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah dalam musafir. Ya? Ya. Kita sembahyang qabliyah zuhur, kemudian sembahyang zuhur, kemudian sembahyang asar, kemudian ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur, bukan ba'diyah asar, ba'diyah zuhur, dan kemudian kita sembahyang sunat asar, itu sebelum asar 2 rakaat. Itu tertib. Nanti saya cuba share dengan promosi punya jadual.
Kalau maghrib pun serupa juga, kita sembahyang qabliyah maghrib dua rakaat, qabliyah maghrib 2 rakaat, kemudian fardu maghrib 3 rakaat, fardu isyak 2 rakaat, selepas itu ba'diyah maghrib 2 rakaat, selepas itu qabliyah isyak 2 rakaat, selepas itu ba'diyah isyak 2 rakaat. Itu cara solat sunat jamaah takdim. Pasal dah 2 solat, ba'diyah qabliyah ni banyaklah. Cuma ulama susun mana dulu? Zuhur dulu ke, asar dulu, maghrib dulu ke, isyak dulu, qabliyah dulu ke, ba'diyah dulu. Kalau ikut turutan tadi, mungkin saya percaya tuan-tuan tak berapa nak nampak lagi. Tapi insyaAllah nanti saya cuba share lah dia punya jadualnya. Ni kalau kita nak buat lah, ni orang betul-betul nak ikut macam hadis Nabi tadi lah. Sahabat kata Nabi tak pernah tinggal, dalam perjalanan Nabi tak tinggal. Kita terpulang lah, kalau kita nak dapat pahala, sunnah tak buat, macam tu lah. Rugi lah rasanya. Baik, selesai tajuk ni, surat 310. Akhirnya, persoalan mendahulukan hajat jemaah. Ada kalangan ahli jemaah berhajat untuk membuat jamuan selepas solat. Banyak ada jamuan tak? Enggak tajuk. Ada kalangan ahli jemaah berhajat untuk membuat jamuan selepas solat, seperti selepas solat isyak dan sebagainya. Lalu dia meminta imam masjid di kawasannya membaca doa selamat sebelum jamuan. Ada kalangan jemaah berhajat nak buat jamuan. Lepas solat isyak ni kita buat jamuan untuk imam ya. Lalu dia kata imam nanti baca doa selamat. Soalan dia boleh. Apakah imam tersebut perlu menangguhkan hajatnya dengan menunaikan solat sunat ba'diyah, atau menunaikan hajatnya dan menangguhkan solat sunat ba'diyah serta menunaikannya di rumah? Faham tak soalan? Ada jemaah minta buat baca doa selamat, jamuan dah siap tu, belakang tu baru makanan dah siap. Jadi adakah untuk imam ini dia menunaikan hajatnya, maknanya dia sembahyang, ataupun dia menangguhkan solat sunat ba'diyah dan menunaikannya di rumah? Baik, ini pun ulama bincang juga untuk nak bagi tahu kita mesti ada murunah, ada flexibility. Imam ni dia mesti smart, tengok keadaan, tengok situasi, tapi berlandaskan kepada hukum. Okay? Cara menjawabnya antaranya dirujuk kepada hadis Nabi. Saya cuba ambilkan sikit. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'u al-ahmasal. Daripada Aisyah kata dia, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada solat, tak sempurna solat apabila makanan telah terhidang, dan begitu juga ketika seseorang itu menahan dua kekotoran, air kecil dan air besar, nak buang hajat, nak Allah hajat. Ya? Baik. Silakan ada. Kan saya habis 1-2 hadis baru selesai. InsyaAllah. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, kita sambung sikit lagi persoalan berkaitan dengan dahulukan jemputan jemaah untuk membaca doa selamat kalau ada jamuan yang telah dihidangkan. Hadis yang kedua daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila makan malam salah seorang daripada kamu telah terhidang sedangkan iqamah telah dilaungkan, maka dahulukanlah makan dan janganlah tergesa-gesa sehingga dia selesai makan. Ibn Umar pernah dihidangkan makanan sedangkan iqamah sudah pun dilaungkan, namun beliau tidak pergi menunaikan solat berjamaah sehingga beliau selesai makan, padahal sesungguhnya beliau benar-benar telah mendengar suara imam. Hadis yang ketiga daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaika bis-salati fi buyutikum fa inna khairas salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Kata Nabi, maka hendaklah kamu menunaikan solat di rumah-rumah kamu. Sesungguhnya sebaik-baik solat seseorang itu ialah di rumahnya, melainkan solat fardu, maknanya solat sunnah kat rumah, solat fardu kat masjid. Ketika menguraikan hadis Aisyah yang kita bacakan tadi, pengarang kitab Al-Mahmud Syarh Sunan Abi Daud mengatakan, la salata bi hadri at-ta'am ay 'inda al-hudur at-ta'ami tatuqu nafsuhu ilayhi ay la tuqamu as-salatu fi mawdi'i hadara fihi at-ta'am wa huwa yuridu aklahu wa huwa 'amun lin-nafs wal-fard wal-ja'i wa ghayrihi wa fihi dalilun sarihun 'ala karahati as-salat bi hadri at-ta'am alladhi yuridu aklahu fil hal ishtighal al-qalbi bihi. Maksudnya tiada solat, tidak ada solat dengan kehadiran makanan, iaitu ketika makanan telah terhidang yang menarik nafsu kepadanya. Makanan dah terhidang, ini bukan maksud dia baru nak buka peti ais, baru nak bekukan ikan, bukan. Makanan yang terhidang dan menarik nafsu kepadanya, iaitu tidak boleh didirikan solat di satu tempat yang mempunyai makanan sedangkan seseorang itu berkeinginan untuk makan. Larangan itu berbentuk umum, sama ada solat sunat, solat fardu dan orang lapar dan selainnya.
Kandungan hadis ini juga menjadi dalil yang jelas kepada makruhnya solat dalam keadaan makanan yang menyebabkan seseorang itu ingin memakannya pada waktu itu kerana boleh menyebabkan hati menjadi sibuk jika dia terus mengerjakan solat tanpa makan terlebih dahulu. Ini 2-3 hadis yang kita bacakan dan juga huraian hadis yang disebutkan sebelum ini. Baik. Selain daripada itu, kita juga boleh mengambil kandungan hadis Ibn Umar dan menggunakan kaedah qiyas aulawi, qiyas yang utama kepada solat fardu. Apa dia? Sekiranya solat fardu itu boleh ditangguhkan kerana makanan telah terhidang, ini kan pula solat sunat. Tadi soalan kita apa? Solat sunat ba'diyah imam. Imam ni ada ikut kan? Dia nak sembahyang sunat juga 4 rakaat lama tu. Makanan semua dah siap semua ni. Maka sebenarnya lebih-lebih lagi lah solat sunat boleh ditangguhkan untuk menunaikannya. Tambahan hadis ketiga menunjukkan bahawa solat sunat itu elok dan sangat elok jika dikerjakan di rumah. Sambung kat rumah kan? Maka tak imam boleh sambung kat rumah. Boleh. Dan cuba kita bayangkan pula kebiasaan yang kanak-kanak akan menanti kehadiran imam yang akan membacakan doa. Jika kita mengutamakan hajat mereka, mengatasi kepentingan peribadi kita, amalan sendiri kita, pastinya ganjaran itu cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menangkan anak-anak serta menangkan dia lah. Jadi kalau kita penuhi hajat kanak-kanak, maka sudah tentulah ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Alam. Jadi nanti kita masuklah tajuk-tajuk yang nak habis ni. Solat sunat yang tidak ditentukan niatnya. Apa dia? Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.